Tembak tengah salan pukul berapa kan? Aduh. 11-12 ada kot. 11 tu. Sebab last minute Puan Sheila dia ada hal. Saya pun aduh. Lah, rupa ni Puan Sheila punya. Dia ada hal last minute. Saya pun macam tak apalah. Kena handle, kena ni lah kan. Kena Tak apalah. Saya Dah pasal simple tak je. cukup study. Saya kalau nak buat sesuatu tu, biasa insyaAllah dalam seminggu kan. Tapi ni saya punya semangat sahabat saya ni. Dia doakan. Baik. Pada Cik Asalan. Tu dia. Assalamualaikum Kalau- Bos Kapitani. Saya perlu doa dia kan. InsyaAllah. Di office ke tu Cik Asalan? Office ke tu? Di office ke tu? Okey. Baik. Okey, kerana besok kita ada buat product training. So, Ha. hari ni nak buat training. Baik. Kita ada offline. Offline-nya buat Kalau saya tengok Lan, kita punya slide ni Lan, Baik. actually bukan satu jam tau Lan. Betul? Tadi sempat saya tengok kan, lepas subuh tu, ish, kalau nak dikupas secara Nak urai. itu satu hari tu, setiap slide tu banyak yang nasib baiklah saya ada prepare dulu. Ini banyak daripada kita punya CIP dulu kan. Yalah. Membantu jugalah, tapi tak begitu keseluruhan lah kan. Yalah. Sebab dia ada peran, dia explain pasal view klien, prospek klien macam mana kan, view kita macam mana. Lazmor, penghantaran percuma. Lazmor, beli sekarang. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق. السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك
الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Rasanya ramai tak boleh masuk rasanya. Ya ke? Aku rasa lah pasal tadi aku try daripada iPad tak boleh masuk. Ni handphone ni nak tukar via iPad tak boleh lah. So kita ambilkan mulakan lan sekali dulu, Azlan. Cik nak cakap. Silakan pada Azlan. Kita buat rakaman ni kan. Boleh teruskan lan. Okey, boleh dengar? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Encik Mak Syah bin Haji Nawawi, Encik Assalam bin Muhammad Berrahman, semua BOD yang saya raikan, sahabat-sahabat rakan niaga, AD, SEP dan EP sekalian, dan juga sahabat-sahabat rakan niaga yang barulah. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada ke program kita lah, iaitu Career Induction Program, yang mana kita memang adakan setiap minggu, insyaAllah kita memang adakan setiap minggu, di mana setiap minggu topik-topik adalah topik-topik yang berlainan lah. Jadi sebenarnya dalam Career Induction Program ni memang kita adalah satu slot yang memang sangat penting, di mana setiap rakan niaga yang baru masuk dalam ikhtisas ni, tak kisahlah baru sebulan ke ataupun baru seminggu, memang dia kena lalui topik-topik ni. Dan topik pada hari ni iaitu perangan dan tanggungjawab rakan niaga ni antara topik yang penting, sebab bagi saya topik ni perlu untuk rakan-rakan niaga tahu dan perlu semak dia faham kenapa dia jadi ataupun rakan niaga bukan hanya sekadar untuk menjual, dan apa tanggungjawab dia. Jadi insyaAllah pada hari ini mungkin kita one of kita punya board, Managing Director Tuan Mak Syah bin Haji Nawawi, yang saya jemput semalam ni last minute kan. Sebab apa? Sebab kita nak menggantikan kita punya speaker. Tapi alhamdulillah lah, insyaAllah hari ini Cik Mak Syah boleh beri sedikit perkongsian dan kupasan base kepada apa yang kita akan kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Jadi mungkin tanpa membuang masa, mungkin saya boleh teruskan dengan agenda kita. Speaker Encik Mak Syah bin Haji Nawawi. Silakan Encik Mak Syah. Terima kasih Lan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat meneruskan kita punya tanggungjawab kita sebagai seorang pendakwah dekat ikhtisas ini. Dan saya diberi amanah dan tanggungjawab untuk mengendalikan Majlis Career Induction Program ini dengan tajuk peranan dan tanggungjawab rakan niaga, dengan mudah-mudahan khususnya kepada rakan-rakan niaga yang baru, dengan sesi perkongsian yang mengambil masa insyaAllah 1 jam, kita dapat mengenali, kita dapat cuba tajuk-tajuk seperti analisa dan kenali diri sendiri, kita dapat mengenali takaful, macam mana kita nak mengenali pelanggan kita,
dan apakah formula kejayaan. Dan di akhirnya nanti insya-Allah serba sedikit, mudah-mudahan bagi rakan-rakan niaga ejen baru ni tadi setidak-tidaknya dapatlah info dan bukan sekadar pada pagi ini saja, dan hendaklah dia akan berterusan untuk belajar, kerana belajar itu penting. Okey, untuk mulakan slide yang seterusnya, iaitu di mana kedudukan kita ini. Bermula, saya ambil contoh bermulanya saya menyertai industri ini. Begitu juga seperti mana rakan-rakan niaga yang baru menyertai industri ini, khususnya dekat Ihtisas ini, mereka melalui satu proses yang makan gaji. Begitu juga seperti saya makan gaji. Makan gaji tadi, lepas makan gaji tadi, kita perlu mengambil satu perubahan minda dulu. Kenapa kita nak gajikan diri kita sendiri? Kita nak mencari lebihan tadi dengan menggajikan diri kita sendiri, dan itu dah berlaku. Dari yang rakan-rakan niaga yang baru tadi dah berlaku kerana dia telah berada dalam industri ini. Pertamanya mindset. Mindset tadi, adakah tercetusnya mindset itu datang daripada diri sendiri ataupun tercetusnya minda tadi daripada dorongan rakan kita ataupun saudara mara kita ataupun orang lain. Okey, kita masuk dekat step yang kedua ialah menggajikan diri sendiri. Selepas menggajikan diri sendiri tadi, bila kita berada dekat satu sistem, iaitu sistem dekat Ihtisas tadi, yang mana sistem ini, sistem yang dipanggil bos tadi, boleh memberi kepada menggajikan diri dan kerjasama dengan orang lain. Nampak tak? Dia dah kepada satu step minda yang lagi tinggi. Dia dah serasi dengan kita menggajikan diri kita sebagai apa? Sebagai, kita ambil contoh yang sekarang kita cerita ialah sebagai wakil takaful lah, kan? Walaupun benda ni sepatutnya dia spesifik, dia luas. Dia nak masuk menggajikan diri dan dia boleh kerja menggajikan diri dia sendiri tadi, tak kisah nak niaga apa pun boleh. Tapi kita nak cerita pada pagi ini ialah di dalam Ihtisas, di dalam industri ini. Lepas tu dia masuk step lagi. Step ketiganya ialah macam mana dia nak menggajikan dan bekerjasama dengan orang lain. Itu melalui satu proses. Dan proses itu perlunya dia mengambil, dia kena memahami dengan lebih mendalam, menjiwai dan dia mempraktikkan. Barulah nanti kepada step yang keempatnya ialah dia pergi dapat passive income. Itulah gambaran awal dalam career industry program tadi, mukadimahnya di situ. Dari proses makan gaji, lepas tu dia nak dapatkan gaji yang lebih tadi. Ada big why kat situ. Kenapa dia nak, adakah dia cukup dengan makan gaji tadi? Dia kata tak cukup. Itu macam saya dululah. Sebiji macam apa yang berlaku dekat sekarang ni. Cari kerja lain. Tambah lagi kerja. Kerja hakikinya ada. Boleh. Tambah lagi kerja. Lepas tambah kerja tadi, rupanya kerja yang hakiki tadi, pendapatannya boleh ditandingi dengan kerja yang gajikan diri kita sendiri tadi. Dan akhirnya tuan-tuan, kalau kita masuk yang keempat tadi, barulah kita dapat passive income. Itu dia punya di mana kedudukan kita. Jadi macam sekarang ni saya dah berada, macam saya nak ceritakan dengan you all semua, bahawa saya sekarang dah berada masuk ke fasa yang keempat. Iaitu fasa saya dah boleh mendapat gaji passive income. Senang cerita ayat tu goyang kaki, tapi tak nak yang ambil goyang kaki tu. Kalau saya cakap goyang kaki, kan takut Cik Azlan tu resign. Masih menjalankan tanggungjawab. Contoh macam pagi ni kan. Tetapi pada hakikatnya, saya sudah meninggalkan tugas-tugas saya masa makan gaji. Betul. Saya dah tinggalkan kerja-kerja saya nak buat sale, saya dah tinggalkan semua. Baik. Sebagai seorang yang sekarang yang level saya ini, hanya saya memupuk saja. Masuk goyang kaki tu, saya memupuk, bercerita, pengalaman, pun masuk duit. Power tak power? Kalau nak, mari kita tengok. Kita kupas apa yang ada dalam tu. Alright. Okey. Peranan wakil dalam mengali potensi diri. Ini Allah Subhanahu Wa Taala.
telah menganugerahkan kepada kita akal fikiran, hati dan hawa nafsu sehingga mampu mewujudkan kepribadian dan potensi diri secara emosional, intelektual dan spiritual. So, potensi diri yang dianugerahkan akan memandu hamba-Nya sama ada ke arah kebaikan atau keburukan. Okey, dalam arti kata firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud maka Dia, iaitu Allah, mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Ini surah Asy-Syam ayat 8 juz 30. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, dan juga kepada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kedua ayat di atas memerintahkan kita supaya mengenali diri kita. Kita kenal diri kita ni tadi. Galilah potensi diri kita dan mengubah hidup kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah diberikan. Analogi ni saya nak bagi tahu kat sini. Kalau kita ni ni raja lah sebenarnya. Raja yang berada tahta kerajaan kita. Di otak kita tadi. Sebab tu dekat situ disentuh akal fikiran. Bila akal fikiran kita tadi, yang dipandu tadi, kita sentiasa memberi peluang kepada siapa? Akalan fikiran kita yang biasa-biasa ni, biasanya kehidupan kita dipandu. Kalau kita tidak dapat ilham daripada yang kebaikan, dia selalunya dipandu oleh ilham yang kemungkaran. Kemungkaran ni tadi kekalahan. Dia ada penasihat kan? Sebab tu kalau Agung ni ada penasihat dia. Perdana Menteri tu. Kan? Kita ni pun ada penasihat dia lah. Penasihat kita ni tadi satu Perdana Menteri yang baik, satu Perdana Menteri yang selalu kalah. Yang memikirkan kekalahan ni. Ceritanya, tak boleh tuan. Saya nak melebarkan saya punya empire saya. Saya nak ramaikan saya punya empire. Saya nak buka cawangan bisnes saya. Contoh. Kan? Raja dia berfikir. Perdana Menteri. Macam mana caranya saya nak melebarkan cawangan-cawangan saya, bisnes saya sampai serata dunia? Si Perdana Menteri Sangkala cakap, susah tuan. Sekarang ni dalam keadaan COVID, dalam keadaan macam-macam tuan. Tak ada keluar. Ini penasihat Sangkala ni. Dia panggil Azazil. Azazil ni dulu. Dia panggil Azazil ni. Saya tulis lah. Kan? Dia penasihat dia. Jadi, yang sentiasa bertahta dekat hati kita ni tadi ialah Sangkala ni tadi. Satu ketika Sangkala ni kena COVID, barulah dia demam kena COVID, barulah si Raja tadi memberi peluang kepada siapa? Perdana Menteri yang pemenang, si pemenang ni. Dia kata Sangkala jangan Sang Johan. Begitu. Barulah tergerak cita-cita raja tadi nak membuka cawangan yang lebih besar, nak meluaskan empire-nya, barulah bermulanya Sang Johan tadi, tuanku, step pertama, tuanku kena macam ini. Kata tuanku, step pertamanya apa? PM. Tuanku kena cleansing your mindset. Dia kata mindset tuanku dah banyak sangat terpengaruh dengan Sangkala punya penasihat. Jadi bermulalah itu. Dan bermulalah pagi ini untuk kita mengupas. Mengupas bagaimana rakan-rakan niaga tadi yang dulu bekerja, kita nak masukkan. Kita nak bawa dia sama-sama untuk menuju ke arah macam mana kita nak menuju kepada passive income. Okay, next slide. Iqra' dia tadi. Ini ada kaitan bagaimana junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi dengan didatangkan dengan Jibril tadi. Dia sebenarnya tidak pandai membaca. Bacalah, menggeletar. Sebab itu, tapi makam Nabi ini berbeza dengan makam kita. Nampak tak? Bila kita nak menuju ke arah kebaikan tadi, dalam badan kita tadi, bila kita nak sebut tentang kebaikan, ada tak dalam detikan hati tadi? Alah, sabolan, nantilah Lan. Okeylah. Dia selalu macam itu tuan Lan. Selalu suruh tangguh ya. Selalu kita dapat nasihat yang salah. Dan bila kita dapat nasihat yang salah ni tadi, itu yang berlaku. Tapi topik yang dekat sini takaful perlu pada masa kini. Cuba kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca depan sikit. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa
biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan ada. Seisi kami sahaja pemendaraannya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut kadar dan masa yang tertentu. Ya. Dan yang keduanya itu surah Al-Hijr. Yang keduanya wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatul li azwajihim mata'an ilal khawli ghairu ikhraj. Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya. Untuk isteri-isterinya lah. Isteri-isteri mereka. Ini menandakan wanita itu, ini topiknya lain. Wanita itu kena faham tu. Ini Al-Quran yang tulis isteri-isteri mereka. Iaitu diberi nafkah, sagu hati, makan pakai dan tempat tinggal hanya setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Ini surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni sebenarnya dia ini sebelum ayat ini ada lagi meaning dia, dan sebelum ayat ni pun ada meaning dia. Jadi dekat sini kesimpulannya, ya, bila kita, kenapa takaful itu diperlukan? Kerana kefahaman saya tengok slide yang kedua lah Baik. Sekejap ada surah Yusuf, okey. Surah Yusuf. Ya, ada surah Yusuf dan juga dia, okey, saya baca surah Yusuf dulu. Perintah, kita ambil slide yang kedua lah. Perintah dari Al-Quran jaminan perlindungan keluarga 14 tahun. Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam sungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian, apa yang kamu ketam, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Kemudian, akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Okey, dalam cerita yang lain yang ambil dalam slide ini, dia ada dua. Satu menceritakan tentang Al-Baqarah. Ini kita punya rakan niaga nak kena faham. Al-Baqarah ni tadi, dia manusia ni dah dibagi ingatan, khususnya yang bergelar suami. Dia kena buat persiapan setidak-tidaknya dekat akaun tadi, contoh gajinya 5,000, dia ada gaji pendapatan 5,000, setidak-tidaknya dia ada aset cash sebanyak 60,000. Macam itulah maksudnya ni. Maksudnya itu. Kalau isteri lepas roti selama setahun. Tapi walaupun dia tak sebutkan tentang pendapatan, tetapi ini nafkah. Kalau nafkah kalau gaji dia 3,000, bermakna kalikan dengan 12 berapa? 36,000. Dia ada cash lah. Ada. Untuk apa? Untuk sekiranya 4 perkara berlaku. Kalau di antara 4 perkara tadi yang berlaku kematian. Berlaku kematian tadi, maka setidak-tidaknya isterinya tadi, dia kena ada duit nilai sebanyak 36,000 minimum. Supaya dia dalam tempoh setahun tadi, dia tidak boleh dihalau. Keluarganya ni tak boleh halau dia. Tak boleh halau daripada rumah tu. Suaminya tu. Itu masuk dalam Al-Baqarah tadi. Dan dia kena cukup makan pakai dalam tempoh selama itu. Itu jaminan tu. Sebab tu kalau ada keluarga yang meninggal tadi, jangan adanya berlakunya sampai keluarga menghalau lah isteri tadi, anak menantu ni tadi kan. Itu salah tu. Ini dah diberi arahan oleh Allah SWT. Lepas tu surah Yusuf pula, dalam slide ni digabungkan supaya surah Yusuf ni dia dapat kelebihan. Nabi Yusuf ni dia punya kelebihan ialah boleh mampu mentafsir mimpi. Nabi Yusuf ni. Dan kisah Yusuf ni tadi, sebenarnya Nabi Yusuf ni pernah dipenjarakan atas gara-gara fitnah. Dapat fitnah lah. Fitnah daripada mana? Sebab tu dengan perempuan ni kena jaga-jaga. Kalau kita handsome sangat macam kau ni pun bahaya lah. Dia takuti mendapat fitnah. Saya suka lan, lepas tu saya
saya sebenarnya suka LAN, lepas tu saya pun buat sesuatu benda yang perkara yang tak bagus, lepas tu nampakkan asalan pun nampak, benda tu jadi ini ceritanya LAN. Baik. Lepas tu Contoh dia bila ditangkap, masa dia dekat dalam penjara tu, itu yang sahabat ni pada ketika Raja Mesir mencari siapa yang boleh mentafsir mimpi aku. Nak kena faham ni. Sebab tu bila nak buat takaful ni, dia ada roh dia. Dia kena faham tentang riwayat-riwayat kisah-kisah Nabi dan Rasul. Barulah kita boleh dapat roh kita. Jadi bila sahabat Nabi Yusuf tadi yang masa di penjara tu, dia dah keluar dulu dah. Dia keluar dulu, lepas tu barulah dia cakap, ada tuanku. Siapa dia? Di penjara. Nama Yusuf. Kau keluarkan? Dan ceritanya panjang jalan. Tapi best. Bila dia keluarkan, dia kata mentafsir, Nabi Yusuf disuruh tafsirkan. Nabi Yusuf cakap, apakah mimpi aku ni tadi? Yang si gemuk makan yang sapi gemuk. Sapi gemuk makan sapi sapi kurus makan sapi gemuk. Yang 7 takai kering dan 7 takai basah. Jadi Nabi Yusuf buat deal tau. Tak silap saya. Kalau dia boleh mentafsirkan ini, dengan syarat dikeluarkan dia punya penjara dan dia diangkat untuk menjadi Menteri Kewangan. Macam sekarang Menteri Kewangan. Jangan silap pilih Menteri Kewangan. Itu dia. Itu ceritanya Lan. Okay. Kalau nak cerita mimpi ni, nak cerita tentang pentadbiran dan juga kena yang betul-betul. Maka berlalulah. Sebab itu, bila dia mentadbir, Nabi Yusuf ni mentadbir pembedaraan negara tadi dengan membuat perancangan yang teliti, macam Itisas ni, kita buat perancangan yang teliti sebenarnya kan. Bila kita ada duit kita simpan, bila kita dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan yang ekonomi kita merosot, kita guna balik kita punya duit. Dan itu telah diguna pakai dalam dunia sekarang ni Lan. Hingga akhirnya pada ketika Nabi Yusuf ni ada dibunuh lah, masukkan dalam ceritanya panjang, dia dimasukkan dalam telaga tak silap oleh adik-beradik dia. Pasal dia jealous. Tapi akhirnya adik-beradiknya pun datang minta bantuan dari pembedaran Mesir. Hebatlah cerita Nabi Yusuf ni. Sebab tu saya cakap kalau saya nak kupas ni, jam Lan. Betul. Ini baru bukan lima. Itu baru cerita Nabi Yusuf kan? Saya tengok ni, ni panjang ni. Okey, kita tengok peranan kita kan. Okey. Peranan RM, kenapa Allah pilih kita sebagai wakil takaful. Tabligh dan tabligh takaful. Setelah kena ingat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk isteri, untuk anak-anak, kita dah mohon. Bapak kita, datuk kita dah pakai doa tu. Dan kita ni tadi, bila benih yang baik ni tadi, Allah dah doakan, maka terbitlah, terpancarlah kita punya kebaikan itu. Dan kita, sebab itu orang yang tergolong dalam orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT tadi, masuk dalam industri takaful tadi, sebenarnya pada hakikat yang sebenarnya ialah dia adalah seorang tabligh kan. Kalau masuk kat cabang muamalat kita tadi. Apa tabligh kita tadi? Kerana ramai rakyat kita lah, senang cerita ramai orang-orang kita, khususnya orang-orang Melayu berbangsa yang beragama Islam tadi. Dia tidak melihat lah, tak ternampak pun. Malahan ada setengahnya yang bergelar ustaz pun, dia tak tahu yang rupanya insurans tu haram. Pelik tak pelik kan? Pelik tapi benar ini. Kesian kan? Yang dia tahu bila Islam tadi solat. Yang dia tahu bila Islam tadi rupanya sembahyang. Apa ni? Puasa. Derma. Itu sebenarnya. Tetapi dia tak tahu part yang menjuruskan, yang boleh membawa dia kepada neraka ni tadi, banyak yang tak buat correction. Dan alhamdulillah kita kena bersyukur pada Allah SWT kerana kita telah terpilih masuk dalam industri ini sekaligus menjadi tabligh takaful. Kenapa? Kerana kita menceritakan tentang macam mana memerangi riba tadi. Hijrah lah, penghijrahan Ya. Sebenarnya saya pun dulu macam itu. Sebab itu hidup tadi kena berilmu. Nak beramal tadi mesti nak berilmu.
Bila beramal nak berilmu tadi kena cari guru. Jangan suka-suka nak belajar dekat YouTube, boleh sesat tu lah. Kerana cikgu, boleh ada guru. boleh jadi tergelincir. Nak lagi yang bab-bab dengan tasawuf, bab-bab dengan tauhid ni tadi. Memang nak kena jaga baik-baik. Kena cari guru, belajar. Right. Membela anak-anak yatim. Masya Allah. Dalam takaful ni tadi lah, kalau kita tengok proses ni, macam mana seorang peserta tadi membuat 2 tabungan, tabaruk dan juga mutarabah. Betul? Betul. Bukan kita untuk, seperti insurans, kita belilah. Baik. Aku kena faham tu. Kita belilah. Dan bila kita beli tadi, jatuhnya tadi dekat mana yang haram. Kerana barang yang dia beli tadi tak wujud. Tak wujud. Jadi kalau nak detailkan tak boleh pasal masa. Kena cek balik dengan leader masing-masing nanti insyaAllah. Cuma saya bagi hints kat situ. Lepas tu mengelakkan umat Islam daripada kufur akibat terdesak. Masya Allah. Orang yang terdesak ni lah. Sebab itu kenapa saya keluar daripada insurans. Walaupun pada ketika itu pendapatan saya agak besar. Kerana saya takut. Kerana saya masa tu menuntut banyak ilmu. Belajar agama. Dan bila ada ilmu kita kena applykan. Saya takut. Takutnya dekat mana? Takutnya besok ada soal jawab dekat Rabbul Jalil. Sebelum masuk Rabbul Jalilan nanti dia ada satu. Dia panggil Suratul Aqra. Tak silap saya. Ular tu namanya begitulah. Dekat kubur tu dah kena tu bukan? Syujar. Kita kena ceritakan ini. Sebagai da'i, tabligh, takaful tadi. Kita kena faham ni dulu. Baru kita sampaikan dengan keluarga kita yang rapat. Kita sampaikan dengan rakan-rakan kita yang rapat. Barulah kita bercerita dengan orang lain selepas kefahaman takaful itu mendalam dekat diri kita. Dan yang kelebihnya mengajak umat Islam membuat amal jariah. Nah, pelaburan lah. Bukan pelaburan lah. Bersedekah. Bersedekah. Bersedekah pelaburan di akhirat. Betul lah akhirat, pelaburan. betul. Tapi pelaburan untuk di akhirat. Dan Faham lah. Dunia ni, harta dunia ni lah, kalau tiada tandingnya lah, tiada tandingnya dengan hanya mendirikan 2 solat sunat lah. Kalau semua orang tahu lah, orang akan berboyong-boyong setiap pagi, setiap zuhur, setiap asar, setiap maghrib, isyak, pergi berjamaah, pergi solat waktu. Ini saya mengambil peranan ini, kerana ini ada tabligh takaful. Saya masukkan sedikit lah. Terhegeh-hegeh lah. Waktu subuh tadi kalau kita dapat solat subuh sebelum subuh dan juga dapat qobliyah subuh tadi, dunia dan isinya ni terhegeh-hegeh datang kat kita lah. Macam mana? Agak-agak lah dekat dunia ni apa yang ada? Isi emasnya ada, intannya ada, minyaknya ada, apa lagi ada lah. Macam-macam. Itu janji daripada siapa? Janji daripada Allah SWT yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, Lan, kita sebagai wakil takaful tadi kena masuk jiwa ni tadi, daripada banyak kita membaca falsafah, belilah dekat kitab dekat situ mentakab hadis. Kalau kita dah ada basic agama, just beli, baca dan kita tarbiahkan anak-anak kita. Anak-anak kita ni disiram dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Mengajak umat Islam tu, sebelum mengajak umat Islam, ajak dulu kita punya keluarga. Yang kena mencari rezeki yang halal dan berkat, itu wajib. Walaupun sedikit, nampak tak? Kalau kita solatnya dijaga, puasa dijaga, waktu jaga. Solat tu kalau lelaki, mujahadah untuk pergi kepada solat berjamaah tu, memang nak kena buat. Kadang-kadang ini ujian kita lah. Dah 2 tahun kita diuji oleh Allah SWT, kita tak dapat berjamaah. Sehingga kan ada setengah kawan-kawan saya yang berada dekat KL pun, dia dah lupa hari Jumaat kan. Itulah, semalam. Dia lupa lah, itu ujian ni. Kita kena takut tu. Kan? Pada awalnya dulu, mula-mula kita tak dapat sembahyang Jumaat, macam mana lah? Macam mana perasaan kita? Memberontak, betul tak? Betul. Akhirnya masuk sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun. 2 tahun. Dah jadi 2 biasa tahun.
Nampak tak? Betul. Ini tugas siapa? Tugas iblis. Iblis ni dulu nama dia Azazil. Iblis ni tadi. Iblis nama masa Azazil tadi, iblis ni tadi sebenarnya daripada keturunan jin. Pada belum ada manusia dekat bumi ni tadi, makhluk yang menghuni dekat dunia ni jin. Azazil itulah yang belasah jin yang bunuh jin. Kerana kemungkaran yang dibuat pada ketika itu hamanya jin. Jin kemungkaran dia sangat teruk. Sebab tu Allah hapuskan. Maka turunlah para malaikat diketuai oleh Azazil tadi, bunuh semua jin. Dan digantikan dengan Adam. Ini cerita nak masuk dalam tabligh takaful. Baik. Sebab saya cakap 2 jam lah. Menarik lah. Okey, kita cut off. Okey. Agenda Ummah Jihad Ekonomi Islam. Tengok, bayangkan. Islam kena perlu kuat. Ekonomi Islam tadi kena perlu kuat. Bermula daripada keluarga. Kalau keluarga Azlan kuat, keluarga saya kuat Islam ekonominya, keluarga semua seluruh warga Itisaf tadi kuat. Satu kampung tu kalau bisa ada penduduk 90% orang Islam, semuanya kuat anggap ekonomi dia. Apa tak kuat jihad kita lah. Kita tak perlu merintih lah kan. Kita tak perlu minta, tak perlu wujudnya B41 tu. B41 tu tadi sebenarnya itu klasifikasi kerajaan untuk melihat golongan orang sasaran yang nak dibantu. Mana maruah kita sebagai seorang Muslim? Kerana seorang Muslim tadi, yang baiknya ialah dia memberi, bukan menerima. Itu dah dibagi, dah bagi tahu. So kita kena jihad ekonomi tadi, mengkayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai kita mewarisi kepapaan. Kerana kepapaan tadi boleh masuk kepada kekufuran. Sebab itu yang cerita tadi, bila kufur tadi terdesak, dia minta duit lah. Itu datangnya integriti. Sebab itu perjuangan Itisas tadi very clear, very jelas. Nanti kita rungkaikan macam mana dekat Itisas tadi boleh memberi peluang kepada kejayaan seseorang anak bangsa Melayu, khususnya memberikan agama Islam untuk menjadi kaya, ya, dan mengislamkan kehidupan cara hidup kita, mengislamkan kehidupan sebagai cara hidup. Nak pergi tadi waktu subuh tu tadi, awal waktu kita dah jumpa dengan Allah SWT, dah bercakap dengan Allah SWT, dah doa dah dengan Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau kita berjemaah lah kita mohon. Mudah-mudahan siapa yang pandu kita, jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami. Janganlah kami, keluarga kami lupa dengan apa yang dijanjikan dalam Al-Quran. Ini perlu ni lah. Nak mengislamkan kehidupan sebagai cara hidup, perlunya kita waktu pagi tadi dah bangun, mandi, bersihkan diri. Kita kalau boleh isikan dengan wirid-wirid minimum pun untuk diri kita, astagfirullah, beristighfar. Kita sayang pada Rasulullah SAW, kita kena baca selawat. Allah, setidak-tidaknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat. Ya, berselawat. Banyak selawat-selawat yang ada tingkatan dia. Selawat tafsiriyah. Lepas tu kita berzikir untuk Allah SWT. Kerana tahu kita ni hambanya, yang mana bila ada hambanya tadi, adalah Tuhannya. Yang menciptakan diri kita tadi. Yang menjaga kita. Yang menjaga pergerakan kita. Kita nak berjalan ni tadi, Allah yang tentukan. Dia panggil qada. Apa ni? Dia panggil mu'allaq dan mubram. Kalau dah dinamakan ketentuan kita tadi mubram lah. Lah doa lah macam mana. Lah sedekah lah macam mana. Tetap kalau mati-mati. Betul. Itu dia panggil mubram. Kalau mu'allaq ni tadi lah, sebab itu Nabi ajar. Nak pergi mana-mana, bersedekahlah kamu. Kerana dengan sedekah tadi, boleh memanjangkan umur kamu. Itu dipanggil mu'allaq. Anda kena faham tu. Lepas tu, yang seterusnya, yang ke-9, ultimate goal. Mencapai kejayaan duniawi dan ukhrawi. Itu sebagai seorang Muslim. Memang perlu ada. Jadi lengkap. Kita panggil rakan niaga baru kita tadi, masuk dalam kita punya, jadi ahli warga, keluarga Itisas tadi, kita dah bentuk dia. Bentuk apa? Kepribadian dia. Bentuk apa? Bentuk mindset dia. Sebagai apa? Sebagai orang usahawan yang mendapat keredaan dari Allah SWT, duniawi
ukhrawi. Betul. Next lah. Baik. Nanti kalau Baik. panjang lagi. Oi. Okey. Ini masuk peranan RN dalam agensi, dalam Perspektif Islam lah. Ada perspektif Islam. Islam. Susah nak sebut ni ayat-ayat yang baru. Okey, berkatalah Sayyidina Ali karamullah wajah. Apa dia? Dalam Al-Qiyadah. Ni Arab-Arab ni bermakna kepimpinan. Sebab itu dekat itisas ni tadi, kalau kita faham, itisas ni create leader. Leader create leader. Gitulah. Kepimpinan yang kita nak create lah. Bila kepimpinan kita nak create tadi, setiap organisasi ada kepimpinan yang dipilih. Bacakanlah. Setiap organisasi ada kepimpinan yang dipilih atau dilantik bagi memimpin organisasi ke arah mencapai visi dan misinya. Pemimpin seharusnya mempunyai ciri integriti yang mantap dari segi al-quwah dan al-amanah yang lebih terselah dari pengikutnya. Ini ciri kepimpinan lah ni. Dekat mana lah? Ini yang telah dipraktikkan dekat itisas. Betul. Dekat itisas ni tadi, kepimpinannya tidak ada suara veto. Walaupun CEO, dia tak boleh gunakan keputusannya sendiri. Dia kena berjemaah mencari, bercerita, bermesyuarah, lepas tu membuat satu dasar, dan keputusan dasar itu diputuskan bersama. Ini kepimpinan. Kerana dalam organisasi tadi, mesti kita lantik untuk dapat itisas ini bergerak lebih pantas, maka kami semua memilih satu orang ketua untuk mengetuai kita. Itu yang telah ditunjukkan dalam pimpinan ataupun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul. Lepas tu pengikut. Bacakanlah pengikut. Pengikut, okey. Pengikut dari bahasa Arab al-atba. Setiap organisasi ada pengikut atau pekerja bawahan. Walaupun dari segi pengalaman dan pengetahuan, biasanya mereka berada di tahap yang kurang dari pemimpin. Bagaimanapun dari segi amanah dan kejujuran ataupun keikhlasan, pengikut tidaklah boleh jauh dari pemimpin. Ya. Okey. Pengikut pula nak dapatkan huraian ini, mudah katanya, ikutlah apa yang pemimpin buat. Ikutlah pemimpin kata, okey, kau buat macam ini, jangan banyak cerita, buat dia. Okey. Kalau kau cerita kau kena belajar nak buat ni prosesnya, buat dia dulu. Betul. Nanti insya-Allah bahawa apa yang diajarkan oleh pemimpin tadi, dia nak menjadikan proses mendewasakan, memantapkan satu-satu pengikut tadi. Okey, masuk next lagi. Baik. Okey, next. Aku janji. Kita dah ada kepimpinan, dah ada pengikut, kita akan ada aku janji. Di antara pemimpin dan yang dipimpin, ada perjanjian dalam bentuk aku janji, di mana kedua-dua pihak ni mempunyai hak dan tanggungjawab di antara satu dengan yang lain. Betul. Sebab itu bila kita dah ada aku janji, kita dah cakap, okey ni portion kau macam ini, kau punya bahagian macam ini, apa yang perlu kau keluarkan, apa yang kau perlu buat, semuanya diakurkan, janjikan. Ada perjanjian. Sebab itu, ingat tak masa perang, masa Nabi nak masuk Mekah, dia panggil perjanjian apa yang sahabat tak suka tu? Allah, ada cerita tu. Haji Bazia ada tak kat sini? Hudaybiyah rasanya itu. Hudaybiyah. Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Apa kata sahabat? Ya Allah, ya Rasul, kenapa perjanjian ini berat sebelah? Betul. Sahabat sebagai pengikut ke sebagai pemimpin? Pengikut. Dia kena akur tu. Pengikut akur janji. Dia kena akur. Akur janji tadi, kita tengok. Rasulullah cakap tak apa. Tapi dia tak tahu. Pasal Rasulullah tadi, Nabi tadi, dia dapat wahyu. Dia ada dapat special dari Allah SWT. Betul. Ya. Lepas tu next ni lah baca ta'at. Okey, yang seterusnya kita ada at-ta'ah ataupun dalam bahasa Melayu taat. Taat ni hak pemimpin adalah ditaati oleh pengikut selagi ketaatan itu tidak merupakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dalam perkara yang ijtihadi atau yang berdasarkan pendapat dan pengalaman pemimpin. Pengikut wajib menerima keputusan
pemimpin walaupun bertentangan dengan pandangan peribadinya. Ya. Ah, Saya nak huraikan taat ni tadi, saya tak nak panjang cerita. Saya nak ambil daripada malam tadi punya siapa sharing tu, puan siapa tu? Dia win dengan siapa tu? kami sama santai ya semalam. Amal tadi ya. Ada Apa nama? satu daripada Isyam Dahlan punya anak buah tu, AD tu. AD ke SCP tu. Dia kena taat dengan pemimpin. Hormati pemimpin. Raikan pemimpin tadi. Berhemat dan berhelah. Daripada DM banyak. Puan Nurul tu. Dia 6% dia bagi lah. Tapi Ya. tahun depan dia bagi kan? Tahun depan. DM tiap-tiap. Siapa tu lah Dah, yang dah. ganggu tu lah. dah. Mute dah. Teruskan. Nampak tak? Jadi itulah ketaatan dan mesyuarat. Tadi kepada perjalanan organisasi dalam memenuhi matlamat visi dan misinya, di mana pandangan dan sumbangan idea dan dari setiap anggota diberi pertimbangan. Ikutlah Nabi SAW. Masa peperangan Khandaq tadi, kan? Baik. Betul? Betul. Yang seorang sahabat pemuda tadi, dia kata nak suruh buat lubang, betul? Betul. Nabi pun ikut bermesyuarah. Lepas tu menasihati pemimpin jika membuat kesilapan, hendaklah dinasihati oleh pengikut dan apa tu Ulan? Suasana muhabbah atau kemesraan. Betul. Apa tu? Teruskan baca kanan. Yang mana? Seterusnya ke? Bukan. Yang nasihat tu. Tolong baca. Nasihat, okey. Nasihat menasihati. Pemimpin kita yang mesyuarat kita dah Dah. Okey, alright. Pemimpin jika membuat kesilapan hendaklah dinasihati oleh pengikutnya dalam suasana mahabbah ataupun kemesraan, begitu juga di sebaliknya. Unsur ini berperanan bagi memastikan kesilapan dan keterlaluan tidak dibiarkan berlarutan. Betul. Itulah dia dalam perspektif Islam. Diajarnya kita belajar sebagai kepemimpinan, pengikut yang baik, pemimpin yang ada idealistiknya. Macam mana nak buat kita punya aku janji, taat, mesyuarat. Mesyuarat ni tadi bincang macam mana kita nak, kalau pergi kepada kita punya leader-leader ni sekarang ni kan. Kita kena tengok setiap bulan siapa yang nombor 1 je ni kan. Leader kena macam itulah. Ada semangat, spirit, lawan balik. Asyik asalan ni nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni kan. Kena fight balik. Itu pemimpin. Tak boleh Jangan biar kita ya. tembak balik. Jangan kita mendiamkan diri kita. Tak boleh. Kita kena panggil tim kita. Tengok. Kita panggil cerita, musyawarat. Baik-baik. Apa strategi yang kita kena buat. Macam mana dia boleh berjaya. Tiru. Tak salah lah. Itulah yang Islam ajar. Barulah kita semua, pejuang-pejuang dalam itisaf ni tadi, mindsetnya adalah mindset yang diselaputi oleh Islam. Baik. Okay. Terus next. Semangat kerjasama dalam agensi. Ini saya dah cerita. Okay, next. Faham tanggungjawab semasa mencari pelanggan. Ini seperti biasalah. Kalau dulu saya kena buat repo, kena buat suspek, cari suspek, cari prospek. Tapi sekarang ni dah pakai networking lah. Kan. Dah kena. Pasal sekarang ni kan kita dah kepada sekarang ni dah kita punya bukan pandemik tau, kita dah endemik. Endemik ni tadi kalau kita tengok peluang kita lagi besar. Betul. Kerana salah satu faktor-faktor menyebabkan orang membeli itu ketakutan. Ini kena bijak ni, kena guni. Faham tanggungjawab semasa mencari pelanggan. Ini ada relate ni. Bila dah masuk daripada kita dah kepada endemik tadi, makna wabak COVID tadi dah boleh diterima, dah boleh dijadikan seperti penyakit macam penyakit contohnya yang bagi contoh denggi macam itulah. Tapi insyaAllah lah, kalau kita berjamaah, dalam hadis itu mengatakan bahawa hendaklah kita berjamaah dengan betul. Nawai itu kita orang yang berjamaah ni yang selalu melangkahkan kakinya ke masjid atau ke musalla, kat surau ke apa, masjid. Dalam hadis tu masjid. Allah cakap, Allah endorse sahabat dia lah. Bayangkanlah, itu hadis sahih lah.
mujahadah untuk pergi untuk berjemaah kan? Ya, kita jaga solat kita jaga jemaah kita. Sahabat Allah lah. Masya Allah. Jadi saya nak cerita ni, kita dekat sini ni sebenarnya cerita dakwah. TIP ni boleh saya masukkan kat bab dakwah. Boleh. Sampaikan sesuatu kebaikan ilmu yang saya dapat melalui hadis. Jadi kita kena ada rasa, bayangkanlah kalau kita pergi satu tempat tadi lah. Baik. Dekat situ rupanya disediakan emas intan belian. Dan kita boleh balik, kita boleh bawa ikut suka hati kita. Allah bagi tu, nak ambil lah. Agak-agak kita pergi tak lah? Pergi. Agak-agak kita ada pergi tak lah? Kalau dah intan belian. Masya Allah lah. Ini bukan intan belian. Tu. Dunia dan Akhirat. isinya. Lepas tu Allah sediakan lagi mahligai dekat syurga. Itu janji Allah. Betul. Masya Allah. Jadi lepas tu kita masuk pada kita punya interview, macam mana buat fact finding, gather info, looking dia punya needs, keperluan dia apa, dan create. Kena ada creativity. Creativity ni tadi dia kena langgar dulu lah. Cakap dia dulu. Pergi jumpa orang, cakap dia dulu. Tak salah lah. Nanti datang sendirilah. Ya, dia datang sendiri. Lepas tu kita kena provide solution tadi pun tak semua orang yang tahu. Betul. Quotation ni. Tapi tengok usia lah. Kalau usia tu dia start dengan 30, dengan pengalaman pekerjaan, dia ada lebih mudah lagi. Tapi kalau usia-usia yang kita nak bangunkan pada usia 20 tahun, dia ada modul-modul juga yang nanti insyaAllah dia masuk tahun ni dia jadi, bila dia dah masuk lama dengan kita. Sebab tu dalam ikhtisas tadi, dia tidak kekang, tidak kering dengan kita punya ilmu-ilmu yang disediakan. Betul. Itu sebenarnya untuk memupuk dan memberi ilmu kepada rakan-rakan yang baru kita. Itu ceritanya lah. Lepas tu yang paling bagusnya, bila dah pandai nanti, dah ada close, nanti dapatkan, sebenarnya kalau saya belajar dulu, kita ada 200 agent, 200 klien, 200 hingga 300 klien tadi. Kita dah tak perlu sibuk nak cari dekat luar. Dia pakai referral je kan. Referral je. Kita punya referral daripada kita punya klien, prospek lah, klien kita yang sedia tu kan. Ataupun dia anak cucu cicit dia semua dengan kita. Lepas tu servis kita bagus kan. Buat kerja kerana Allah, buat kerja dengan hati. Banyaknya orang-orang kita ni nak cepat kaya. Nak cepat kaya tu yang selalu menggagalkan mereka. Banyak benda dia ambil cross, benda-benda yang tak betul, misleading. Benda ilmu tak ada. Tapi dekat sini, dekat ikhtisas kita dah bentuk kepribadian itu dengan cara yang betul. Kita bentuk dia. Kalau salah kita bertegur. Sebab itu dah kita punya kepimpinan tadi dan pengikutnya dengan ikrarnya, dengan aku janji tadi semua dah ada kat situ. Betul. Jadi mudah-mudahan anak-anak remaja kita, ejen-ejen baru kita ni tadi, bila dia masuk dengan sini, ini adalah pemangkin semangat dia. Rupanya dekat ikhtisas ni macam ini rupanya. Ayahanda, kekanda-kekanda yang atas-atas ni tadi semua memupuk rupanya. Kenalah macam itu. Baik. Jadi barulah dia ada keinginan nak masuk dekat ikhtisas. Okey, seterusnya ni faham thinking ni dalam kita punya Ben Zager punya brain mode of quadrant ni. And dia suruh kita berfikir. Dan dia pemikiran kita ni dia ada sebelah kanan, kiri, kanan, bawah ni semua ada. Ada yang lebihnya guna otak kanan. Ni pelanggan, ni cerita pelanggan. Sebab tu bila ejen kita ni tadi masuk nak more deeper untuk mengenali sifat, nak mengenali karakter pelanggan ni tadi, dia kena belajar. Sebab tu saya cakap tadi kalau nak huraikan kat sini setengah hari ni lah. Ni setengah hari punya sesi ni. Modul ini yang basic brain mode ni, quadrant ni tadi. Setiap quadrant ni tadi dia ada analisis dia. Betul. Macam mana dia fikir kanan, otak kanan, macam mana otak kiri tadi. Lepas tu macam mana dia ada yang balance. Dan kiri yang kanan penggunaan otaknya. Kalau otak kanan ini biasa digunakan untuk apa? Orang yang emosi. Biasanya banyak menggunakan emosi untuk bertindak. So kalau otak kiri, biasanya banyak menggunakan fakta untuk bertindak. Jadi, kita as rakan niaga ni, dia kena tahu
macam mana nak mempromosikan takaful. Dan bila nak jumpa pelanggan tadi, kita kena, yang paling penting kena bersiap sedia. Bersiap sedia. Ini kalau nak masuk level-level macam T20 lah. Orang-orang yang pendapatannya besar, gaji besar, kan? Masuk 30-40 ribu ke atas, businessman. Dia tak boleh datang aku perlu cerita produk, tak boleh. Dia boleh rinjak gitu je kan. Saya pernah dengar mantap. Dalam kelas dulu saya belajar kan. Dia seorang usahawan. Dia datang senang je. Dia cerita, Cik Lan, saya datang ni sebenarnya saya nak belajar, saya nak tahu, saya dah lama lah Cik Lan, saya dah ikut follow Cik Lan punya daripada mula macam mana kerjaya Cik Lan. Saya sentiasa, saya ni adalah orang yang idola lah sebenarnya. Cik Lan ni idola saya. Allah. Kenapa tujuan dia datang ni? Saya cuma nak tahu macam mana kejayaan Cik Lan. Lan pun seronok tak? Dia cerita macam itu. Seronok. Kamu cerita daripada A to Z. Saya pun cerita lah contohnya kan. Saya pun cerita daripada aku dulu kerja kilang kan. Kerja loka kan. Tapi usaha. Lepas tu saya tanyalah. Lan, kau datang nak apa sebenarnya? Saya ni sebenarnya nak jadi macam Cik Lan pula. Nak boleh kaya. Tapi tugas saya ni menyampaikan dakwah takaful. Saya cakap senang ni. Kalau kau kirakan buat aku berapa sudah? Setahun berapa ya? Wow. Beza Lan. Kita nama skill. Kita gunakan emosi je Lan. Betul. Jadi kita nak rumusannya, kita nak kena belajar. Macam mana nak menilai, nak tahu kecenderungan kita punya prospek tadi. Dengan mengenali dirinya, dan juga kita kena kenal juga diri kita. Supaya apa? Supaya kita boleh, kalau kecenderungan tu begini, kita boleh ubah kecenderungan dia sesuai dengan kehendak pelanggan, dan itu skill. Itu kena belajar lama lah. Kalau nak dekat cerita sini, nanti korang tidur sangat confirm. Okey, lepas tu fahamilah keperluan pelanggan kita. Cuba daruriyat ni kan, yang merupakan mana objektif, yang mana kehidupan agama dan dunia ni manusia tertegak dengannya. Lepas tu kehidupan manusia, dunia dan akhirat ni tadi mesti ada. Jika sekiranya tidak ada, nescaya hidup manusia di dunia akan menghadapi kesukaran. Baik dunia maupun akhirat. Daruriyat. Betul lah kan? Betul. Ni lebih kepada macam kita yang kita faham keperluan, keinginan kan. Kadang keperluan setakat mana je, lepas tu mungkin keinginan, lepas tu mungkin kita nak upgradekan lagi kan. Itu apa yang kita faham. Dengan daruriyat ni tadi, kena manusia ni kena tahu macam mana nak memelihara agama. Betul. Agama ni kita pelihara lah. Betul. Kalau agama kita hilang, maka dia akan jadi macam Bosnia lah. Sahabat saya pergi Bosnia, dia cerita pada ketikanya Bosnia disembelih oleh Serbia, tentu dan rakyat Serbia. Dia hanya tahu solat itu waktu Jumaat saja. Ini cerita daripada anak buah saya yang pergi sana lah. Balik itu saya interview dia dululah, saya tembak. Dan dia nak pergi sembahyang Jumaat tu pun dia masih lagi dengan alkohol. Hebatlah. Bila rahmatul lil alamin tadi dah kena tarik, dan Allah dah tarik, sebab itu akhirnya apa yang kita nampak dan kita saksikan. Betul. Penyembelihan beramai-ramai. Itu kerana agama tak dijaga. Lepas tu kita kena jaga nyawa kita. Nyawa kita ni bernilai. Sebab itu kalau kita bunuh orang, kifarahnya apa dia? Ada bayaran dia. Betul. Bayarannya bukannya nyawa juga. Itu kalau hukuman. Hukuman. Tapi kalau nak kifarahnya, dia kena bayar sejumlah berapa kewangan yang telah ditetapkan. Akal, pelihara akal kita supaya kita ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Yang raja tadi, kena ingat tu. Adakah penasihat kita ni daripada Azazil, Iblis, ataupun daripada malaikat?
Kalau kita nak malaikat, kita cakap dengan dia sebelah kiri ni, Sangkalah, Perdana Menteri Sangkalah, kau cutilah hari ni, aku terminate kau. Cakap gitu. Mulai sekarang ni kau cuti, dah tak payah lagi nak jaga aku dah panggil penasihat baru ni. Penasihat siapa? Penasihat Sang Johan. Sang Johan. Yang namanya Sang Johan tadi, siapa yang backup ni? Malaikat. Malaikat. Jadi malaikat rahmat. Keturunan kita kena jaga. Betul. Dan juga harta benda. Itu dalam Islam kena tahu. Ya? Lepas tu kalau kita mana lagi tadi? Ya, daruriyat. Yang ni Pak ni memang saya kena tulis kan. Yang ni saya kena tulis. Hijayat. Hijayat. Hajiyat. Kemudahan. Kemudahan. Termasuk meningkatkan kualiti hidup dan menghilangkan kesusahan dan kesukaran. Contoh, disyariatkan beberapa kemudahan. Seperti solat qasar dan jamak bagi orang yang musafir ni kena belajar ni. Yalah. Dihalusi tidak berpuasa, diharuskan tidak berpuasa Ramadan bagi orang yang sakit dan musafir. Kita ada ilmu. Nak buat beramal tadi mesti nak berilmu. Jangan nak pergi hari ni, kau pergi mana? Hari ni aku pergi utara bang. Kenapa kau tak sembahyang? Memang tak payah sembahyang. Satu masjid susah ni kan. Lepas tu dia pun pergi sembahyang. Ini nak kena belajar ni. Nak sembahyang jamak pun kena belajar. Pasal apa? Ada yang setengahnya bila musafir tadi, dia tetap tak nak sembahyang jamak. Dia kata, kan kita dah ada kemudahan. Rupanya dia dapat 2 pahala. Satu dapat pahala sembahyang jamak, qasar. Satu lagi dapatlah dia solat dalam waktunya. Betul. Kalau dia sembahyang tadi ada 2 pahala. Kalau dia sembahyang, satu je dapat 1 je pahala solat. Tapi dia serugi yang 1 pahala lagi. Jadi sembahyang jamak. Sembahyang jamak pun nak kena qasran. Kalau tak sebut qasran pun dia akan jadi tak sah. Dia nak kena selma 4. Qasar tadi dipendekkan. 4 kepada 2. Jadi semuanya nak kena berilmu. Betul. Jadi itu sajalah saya rasa. Setiap ada tak yang belum sebut? Tasniah ni mencantikkan lagi lah. Dia nak mencantikkan yang nombor 2 Haji sebut tadi tu. Mengindahkan lagi. Menambahkan kita punya keindahan, keagungan dalam hidup tanpa melampaui batas. Tapi masih ada limit dalam syariah kita kan. Dia tak boleh berlebihan sangat. Kalau wanita tu ada contohnya nak diindahkan tu, cantik dia pakai tudung cantik gitu kan. Bling tapi cantik gitu. Betul. Kalau wanita tu sebenarnya mata kita sekarang ni lah. Betul. Kalau dia pakai jubah cantik gitu kan, dengan tudung yang selikup kan. Rasanya macam kita, ya Allah cantiknya. Kan tengok hati-hati yang berhijrah. kan kita rasa macam lain kan. Kepentingan yang menghendaki seseorang berpegang dengan akhlak-akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia. Sebab itu seorang wanita tadi sebagai seorang isteri tadi mudah masuk surga dan mudah masuk neraka. Apa dia? Pertama sekali 5 jaga sebagai seorang isteri. Apa dia? Jaga solatnya, jaga puasanya, jaga harga dirinya, taat pada suami, lepas tu jangan mengumpat. Saya selalu pesan dengan perempuan-perempuan ni kan, jangan suka mengumpat. Pakai tudung, pakai selingkup, bila duduk aja cerita, tak tahu kesimpulan dia. Astagfirullah. Itulah. Ini kita sampaikan ni. Betul. Saya ni lah seperti ayah, bapa dalam satu keluarga besar. Besok ni, tugas saya kalau tak sampaikan ini, besok adalah masuk dekat Rabbul Jalil. Soal. Sampai saya tak cakap benda-benda macam ini. Mungkin orang cakap, apa mengarut ni Mak Sah ni? Kan? Apa? Mengarut saya dekat sini tadi sebagai bukti, sebagai saksinya. Saya dah bercerita secara live ni tadi, supaya anak-anak warga Ikhtisas yang mengenali saya, yang saya tak kenal you all semua, jangan sampai besok dekat Rabbul Jalil,
Engkau mufliskan saya. Dulu Cik Masya tak pernah cakap pun. Saya nak masuk begitu, jumpa. Weh, Cik Masya, dia sebut. Engkau dari mana ni? Saya daripada agensi inilah, Al-Waqiah, dia kata contoh. Al-Waqiah, siapa ya? Cik Masya tak pernah pun sebut masa ni. Masa saya buat kesilapan besar. Cik Masya tengok aja kan? Malaikat tanya, betul ke? Dia cek kan? Dah kena petik sekali Cik Mak Syah. Dia cek. Satu-satu lepas. Bila satu lepas saja Lan. Saya pun macam gitu Cik Mak Syah. Dulu Cik Mak Syah tak nak. Akhirnya, dekat situlah yang kita takut. Bahawa amalan yang kita bawa tadi boleh jadi muflis. Sebab tu bila kita ada peluang macam itu, kita kena mengingati di antara satu sama lain. Betul. Sebab tu saya masa dekat semalam dengan Yun punya program, saya cerita kawan-kawan saya. Saya dah, maknanya yang paling lemah tadi ialah doa. Saya sampaikan, mereka-mereka yang masih lagi berada dalam industri ini, masih lagi berada dalam industri insurans, mohon kita pergi. Kita jihad untuk ditakafulkan. Kerana apa Lan? Masya Allah. Tahu tak dosa macam mana kita makan riba? Itu je kita tanya balik. Berani tak kita tentang apa yang Allah sudah putuskan? Siapa yang berani? Baik, saya nak tengok orang. Jadi kita kena ceritakan yang ini, benda yang hak ini kita kena cerita. Ya? Mudah-mudahan dengan saya rasa sekian kita punya celoteh saya ni di pagi yang berbagi ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini daripada apa yang ilmu saya terima, saya serahkan, saya sampaikan balik. Ada benda yang kadang-kadang tak menepati ataupun tidak memenuhi selera pendengar, halwa telinga kita, saya menyusun ampun dan maaf. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat tadi bolehlah dipraktikkan kepada anak-anak rakan-rakan jaga ikhtisas yang baru tadi. Marilah kita bangkit jadi orang kaya. Ya. Bangkit jadi orang kaya, terutamanya menjadi kaya duniawi dan ukhrawi. Itulah cita-cita dan hala tuju ikhtisas pada awal penubuhannya itu. Ya. Jadi tolong bantulah diri kamu sendiri, bantu keluarga sendiri, dan janganlah mewarisi kepapaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dahulu. Terima kasih diucapkan kepada speaker kita pada pagi ini, Cik Mak Syah. Saya rasa kongsian sangat menarik. Sebab apa yang dikupasnya bukan hanya dalam slide saja. Cik Mak Syah pun cuba untuk bawa kepada kisah-kisah kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah Nabi Yusuf tadi. Cuma betul apa yang Cik Mak Syah cakap tu, kalau nak ikutkan memang tak cukup. Kalau nak kupaskan, sebab menarik sungguh Cik Mak Syah punya penyampaian tadi kan. Jadi saya harap kepada semua rakan-rakan niaga yang berada dalam ni, InsyaAllah kita dapat jadikan sebagai satu pedoman. Mungkin kita boleh ambil yang positif tu kan, mungkin kita untuk kita jalankan sebagai tanggungjawab kita lah. Macam kena dengan apa kita punya tajuk pada hari ini, iaitu peranan dan juga tanggungjawab kita sebagai rakan niaga. Baik. Okey, jam pun sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Kita dah hampir 1 jam lebih bersiaran. 1 jam 13 minit. Waktu kecederaan 13 minit lah. Dia kena halalkan yang 13 minit. Itulah. Saya nak ucapkan terima kasih, terima kasih banyak-banyak kepada semua viewer-viewer kita, ada yang baru dan ada yang lama kan. Terima kasih masuk pada slot kita Central pada hari ini. Mungkin kalau ada soalan boleh terus unmute, tapi kalau kata semua boleh jelas dengan apa yang ni, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada speaker kita. Dan jangan lupa juga dengan kita dah ada hantar tadi link untuk CPD Hours. Kalau ada tuan-tuan yang nak claim untuk CPD, silakan. Kalau kata tak ada apa-apa lagi, saya akan tutupkan majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Baik, sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Okey, Lan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Syah. Saya ni partner lagi tak? Macam mana tu?
Partner saya ada lagi tak partner saya? Ada, jangan salah. Sila. Jangan salah. Mantap, Ada mantap. lagi. Terbaik. Baju pun cantik. Aduh. Alamak. Mantap, Besok- mantap. Apa? Besok ada training produk untuk kita punya rakan niaga baru. Okey. Besok kita buat di pejabat lah. Untuk kali pertamanya. Besok Aku datang tengok setting apa semua dah lupa dah setting. Aku je. Alhamdulillah. Aduh nak kena nak bawa kabel balik lah. Cakap dengan Lan, kalau Lan mana Lan? Ada. Lan kalau nak jemput Alice bagi seminggu. Baik, boleh. Boleh. Tapi saya suka tadi Cik Syah macam punya ni cerita-cerita tu kan. Memang memang dia ada masuk Cik Syah. Cerita Nabi kan. Seronok lah dengar. Ya sebenarnya Yalah, bagi yang sekejap tu bagus. Kalau bagi Betul. lama sangat boring pula kan. Mantap, Kena kelam mantap, kabut tu, Syah, best. mantap. 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 Saya pun tadi terlupa perjanjian tu sebablah Cik Yusof kita ada. Bagus. Mantap. Perjanjian Ubaidiah. Ubaidiah, Saya lupa. Saya dah pernah tengah duk makan ni. nampak croissant tadi tu. Abang Yusof. Ha, Abang Yusof. ya. Saya dah bagi dekat WhatsApp tu. Terima kasih banyak-banyak minyak wanginya. Malam Terima tadi kasih. saya buat tidur. Ya. Terima kasih. Biasalah Cik Masya buat tidur je pakai perfume, nampak? Taklah maknanya. Bila Tahu kita masa nak kat tidur, Sabah ya dia pakai minyak wangi. Oh ya ke? Aduh. Saya bawa, saya pakai dapat malam anak saya balik daripada office. Dia habis meeting tu kan. Yang meeting tu dia kat office. Saya mesti lagi tengah dengan asalan berbual. Dia bagi buka tu saya tengok, apa ni? Oh, rupanya Abang Yusof bagi minyak wangi. Tu yang saya bawa ambil gambar tu. Terima kasih Abang Yusof. Terima kasih sama-sama. Buatlah selalu. InsyaAllah. Boleh lagi. Aduh. Kali ni untuk RN. Okey, cantik. Alhamdulillah. So okey, kita Okey, alhamdulillah. nak makan belum sarapan ni. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Yusof. Okey, Terima kasih Cik Salan. Waalaikumsalam. Baik Lan. Baik, saya